Macam orang Seremban, dia tak biasa jam. Orang Seremban, orang Negeri Sembilan, dia tak biasa jam. Teruk jam tadi, setengah jam weh. Setengah jam tu teruk dah tu. Setengah jam kat situ je, setengah jam. Apa? Dia kata, tu orang Negeri Sembilan. Orang Kelantan Terengganu, mana Kelantan Terengganu? Yang balik Kelantan Terengganu itu. 22 jam. Itu bukan jam, itu menetap namanya. Menetap dalam kenderaan. Yang paling aku tak faham, ada seorang member orang Kelantan tu, dia boleh balik awal saja, balik lewat, nak ambil suasana apa. Nah, tapi kita tak boleh marah dia sebab itu yang membahagiakan dia. Boleh berhenti tepi jalan, buka bonet, isi air. Hey. Macam saya pergi Brunei kan, saya pergi Brunei Darussalam, sampai kat Brunei. Bila dia menyambut saya, dia kata, saya tanyalah dia, jauh tak daripada airport dia nak pergi ke Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga, dalam 15 minit macam tu. 15 minit jauh kat Brunei tu. Kalau kau bawa dia naik yang balik Kelantan 22 jam, dia meninggal dalam kereta tu. Dia tak biasa jauh, 1 jam setengah kau dah habis satu Brunei. Mana tu cerita dia. Baran dunia hari ini semakin dahsyat lah. Semakin dahsyat. Saya dulu pun pernah terbabit dengan Samsung ni. Sampai sekarang terbabit. Handphone saya Samsung. Tak, maksudnya saya pernah lah lepas SPM ni minta kerja kat sini, tak dapat. Dulu orang berebut nak kerja Samsung ni, betul kan? Tapi tak apa, buat macam mana? Dia dah ada orang dia. Ayat dia kan. Tapi sebenarnya adalah kriteria yang diambil. Tapi biasalah rakyat Malaysia ni di luar sana, dia gemar buat satu istilah yang disebut dalam bahasa Jawa tu, generalization macam tu. Maknanya pokok kata. Kalau tak betul seorang, semua tak betul. Salah seorang, semua salah. Jadi hari ni jangan saya stres kan. Hari ni adalah suasana, hari ni kerja pada hari ni adalah hari yang paling menyeronokkan pada hari Rabu. Kenapa kita seronok? Maknanya kalau kita berceramah pada petang ini, maksudnya tak payah kerja. Jadi dengan ceramah aja, dengan harapan masa yang diambil tu agak lama, jadi tinggal tak lama dah nak kerja. Macam tu kan. Tak adalah tu ayat yang sangka buruk tu. Jadi simple je, dalam dunia kita ni hidup sementara. So dalam kesementaraan tu biarlah orang kenang kita ni, dalam kehidupan kita ni kita ada manfaat kat orang. Ada kelebihan kat orang. Saya ingat dulu tak ada ceramah motivasi ni, tak ada. Mana ada ceramah motivasi? Tak ada. Yang ada pun mak kita. Tu penceramah tetap kan. Kau nak jadi orang, kau belajar. Kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa. Tapi maksud dia tu ada sentiasa belajar dan belajar dan belajar. Kan, bak kata Michelangelo tu, dia kata orang yang butuh huruf pada hari ini bukannya those who cannot read, bukan. Tapi orang yang butuh huruf tu adalah sesiapa yang fail to learn, relearn and unlearn. Maknanya orang tu dia mana dia tahu benda yang dia kena belajar, benda yang tak perlu belajar, benda yang tak payah belajar, dia kena tahu. Dalam hidup kita ni bukan semuanya kita boleh bulldoze, kita boleh ikut, tak. Bak kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup, dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Jadi ada beza, kena bezakan kita dengan korang dengan babi ke hutan tu. Kan, babi dia tak kira, semua benda dia sondol. Kan, semua benda nak dia kunyah dia try. Busuk ke wangi dia tak kisah. Tapi kita ni ada prinsip lah, benda yang baik kita buat, benda yang tak baik jangan kita buat. Kan? Dan kalau kita tengok nak berjaya dalam hidup ni, basicnya ada 5 perkara. Nak berjaya dalam hidup, basic 5 perkara. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba kita berjaya. Kan? Bukan tiba-tiba. Kita kena sabar. Ada orang yang kerja hari ni dah bekerja 20 tahun pun ada. Ada dah 15 tahun. Ada yang kejap 10 tahun. Ayat yang paling best sekali tiba-tiba. Tiba-tiba dah 15 tahun. Tiba-tiba. Macam dia tak sedar diri betul lah. Tiba-tiba dah 15 tahun. 15 tahun je tu kan. Ayat yang paling mahal sekali. Tiba-tiba. Tiba-tiba dah habis sekolah. Tiba-tiba dah kahwin. Tiba-tiba dah ada anak. Tiba-tiba anak dah masuk asrama. Tiba-tiba anak dah besar. Itu adalah merupakan proses.
Proses. Dan kita semakin lama semakin menghampiri penghujung hidup kita. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Kan? Itu sebabnya dalam pada kita hidup ni, biarlah kita buat yang terbaik dalam hidup kita. Orang akan kenang sebenarnya yang disebut oleh Dan Zadra, orang yang hebat itu bukannya menanti sesuatu menjadi hebat, tapi dia berusaha menjadikannya hebat. Itu sebab orang perempuan sentiasa berusaha menjadikan hebat. Birthday tu kononnya plan lah macam tu lah, macam ni lah, balloon lah, apalah, kek lah, ni. Dan dia sangat frust bila dia taklah grand pun, biasa je. Dia akan kecewa. Kan? Itu sebabnya, tapi preparation kena buat, usaha kena ada. Proses panjang, nombor satu. Yang kedua, nak berjaya, kena ada komitmen. Tak ada komitmen pun tak boleh. Kena datang kerja. Kena pastikan hadir pada semua occasion yang sepatutnya kita kena hadir. Kalau ada seminar, ada kursus yang kita kena attend, kita kena attend. Komitmen kena bagi. Ketiga, kita kena ada fokus. Tak boleh fikir benda-benda lain. Kalau kita fikir benda-benda lain, maka kita pun tak boleh nak berjaya juga. Keempat, kena ada apa yang disebut sebagai kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, yakni disiplin. Kena ada. Tak ada disiplin pun tak boleh. Dan yang kelimanya, perlu ada disebut sebagai keberterusan. Ataupun Cik Salahuddin sebut sebagai konsistensi. Ataupun dalam penceramaan selalu sebut istiqamah. Jadi mana kalau kita sebut lima-lima ni kena ada. Proses panjang, kena ada komitmen, kena ada fokus, kena ada disiplin, kena ada keberterusan, konsistensi. Contoh kita ambil satu karier lah, pemain bola sepak. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba dia boleh wakil Malaysia. Dia kena main dulu liga tempatan, kan? Dia kena main dulu sampai satu peringkat, orang akan pantau prestasi dia. Kemudian dia kena datang camp latihan. Komitmen, dia boleh datang training ke tak? Kan, tim dia tak bagi pelepasan. So dia tak dapat lah. So komitmen tu tak ada, tak boleh. Komitmen datang training. Kemudian disiplin. Berapa ramai player Malaysia dulu yang kena drop sebab tak disiplin. Dia tak datang latihan. Ataupun dia kena tangkap waktu dekat camp latihan tu malam-malam, dia pergi kelab malam, dia kena gugurkan daripada squad. Dan akhirnya kalau tak konsisten pun tak boleh. Kejap main okey, kejap main tak okey, maka orang tak akan dipilih untuk mewakili skuad kebangsaan. So maknanya dalam lima perkara ni tak boleh satu pun tak ada. Macam tu juga dengan pelajar. Budak-budak anak-anak kita kalau belajar dia ambil PSA, proses dia panjang, dia tak boleh tiba-tiba dia boleh tahu semua benda. Yang kedua, dia kena ada fokus dalam kelas, bukannya leka tak boleh dipikir. Dan sekarang kan, mungkin ramai yang pandang saya tapi dalam kepala tengah fikir benda lain. Kan bagus kalau kita dapat hidup bersama. Macam-macam lah dalam kepala macam tu kan. Contoh. Dah dia fikir orang lain, bukan saya. Contoh lah. Dalam kepala dia fikir macam tu. Dia mandang. Kemudian dia fikir, aduh tadi kat rumah tadi macam mana? Tutup tak air tu tadi? Dia fikir macam-macam. Orang yang tak fokus. Dan begitu juga disiplin kena ada untuk semua orang. Dan begitu juga kena adanya sebagai keberterusan, konsistensi. Maknanya, kesimpulan dalam hidup kita, semua kena ada. Disiplin kena ada. Komitmen kena ada. Dan bila kita bekerja, paling simple sekali saya nak tanya. Saya nak tanya lah, kadang-kadang apa menyebabkan kita down bila bekerja? Itulah bila tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba dah macam tu kan. Tak, apa sebab? Apa sebab? Yang biasa kita dengar. Down sebab apa? Mungkin tak naik pangkat lagi. Kena marah lagi. Apa dia? Kroni. Okey. Adalah istilah-istilah kan. Tak, dia salah. Dia rasa tension bila naik pangkat, bukan dia, orang lain yang naik. Kemudian bila orang ni dapat kenaikan, dapat bonus-bonus tertentu, mungkin orang tertentu dapat, kita tak dapat. Contohlah. Tapi sebenarnya kita kena balik pada basic. Balik pada basic kan. Iaitu kenapa dulu kita boleh sampai, kita boleh end up kita ada kat sini. Contohlah kan. Kenapa kita boleh pilih kejaya ni. Dulu kita minta kerja, waktu kita isi borang tu, satu benda pengharapan kita dah sebut dah. Full stop. Masa isi borang waktu interview, sebelum masuk interview, apa kita cakap dengan kawan kita yang sesama interview kita? Aku harap sangat aku dapat kerja ni. Aku dah dapat kerja ni, aku tak fikir apa dah. Yang penting dapat kerja. Kau lupa kau pernah cakap benda tu. Tapi bila dah dapat kerja, kenapa tak dapat ni, kenapa tak dapat ni. Bukan kata tak boleh. Sebab yang lain yang kita nak tu sebenarnya, kebergantungan kita sebenarnya adalah kepada manusia lain. Kita akan kecewa. Minta-minta lah bos nampak kerja aku, mudah-mudahan aku dapat naik pangkat. Kita akan kecewa kalau kita tidak dipilih. Sebenarnya itu ada soal rezeki.
Ada orang rezeki dia naik pangkat, ada orang tak naik pangkat, tak apa, sebab kadang-kadang kita terlupa. Ni nak bagi semangat sikit ni, kita bekerja, kalau tak dapat naik pangkat, relax, happy kerja. Walaupun tak naik pangkat, bayangkan naik pangkat tapi orang perhatikan. Orang perhati kerja dia. Kau tengoklah dia naik pangkat, tak perangai dia. Pemalas dia kau tengok. Macam mana dia boleh naik pangkat? Orang cakap kan. Sedang eloklah kita tak naik pangkat, orang pun tak perhati kerja kita. Betul tak? Dah tentu pemalas. Contoh kan. Jadi nak bagi semangat ni. Nah, maksudnya kita kadang-kadang kita terlupa tau. Pernah tak kita sebut macam ni? Kita ingat kita dapat naik pangkat tu. Sekali orang lain naik. Bila orang lain dapat, kita cakap nanti kita. Aku kalau memang takkan ada nama aku dia. Memang takkan aku dapat. Pah dia. Apa kita ni apa? Weh, dia hasut orang lain kan. Dah, sebenarnya kita terlupa kadang-kadang ada 10 benda yang kita nak dalam hidup ni. Tuhan dah bagi kita 7. Kita sibuk sebut 3 benda yang kita tak dapat. Dalam kita bekerja ni, Tuhan bagi kita keluarga, contoh. Tuhan bagi anak-anak yang bijak. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Tuhan bagi pasangan yang sesama sendiri. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh budak itulah. Kan budak UN tu kan. Dan begitu juga kalau kita tengok rezeki ni macam-macam. Okay, rezeki daripada siapa? Allah kan. Pada non-Muslim dia katalah daripada Tuhan. Betul. Tapi hakikat rezeki ni ada 3 yang kita kena faham. Pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Dengan ini diumumkan bahawa semua staf dinaikkan pangkat jadi supervisor. Tak gila ke? Semua supervisor. Kan semua jadi line leader. Habis siapa nak jadi orang bawah siapa ni? Kan contohlah. Dengan ni kita umumkan semua jadi penceramah. Siapa nak dengar? Gila-gila ceramah ceramah kat kursi. Tak. Tuhan dah tentukan punca rezeki. Ada orang rezeki dia gaji, ada orang rezeki dia naik pangkat, ada orang rezeki dia dapat duit tanah, ada orang rezeki dia jual kereta, ada duit balance, ada orang rezeki dia, ada orang tiba-tiba mak saudara dia belah mana entah meninggal, kemudian duit tanah tu semua tak ada, orang lain dah boleh terima, kita yang terima. Tu punca rezeki, tak boleh nafikan. Kedua, kadar dia berapa banyak Tuhan tentukan. Beberapa hari lepas dalam belanjawan, Perdana Menteri umumkan untuk penjawat awam. You all bukan penjawat awam lah, tapi dia umum dengan bagi menghargai jasa penjawat awam dengan ini, dia katakan. Dapatlah RM700 bonus. You all bonus lagi banyak benda tu. Tapi dia orang yang 700 tu, rasa-rasa apa respon dia orang? Takat 700 boleh tak payah seorang tu. Yang seorang tu pula okey lah, daripada 500 naik kat 200 okey lah tu. Seorang tu pula. Yang seorang tu dah terus berlari pergi ke mesin ATM, cocok duit. Tak ada pun, belum lagi. Baru umum, faham? Tapi orang tu sebab pada dia apa? Pada dia di 700 tu banyak. Dia dah janji dengan anak dia kasut yang koyak tu nanti ayah akan gantikan dengan yang baru. Nanti malam ni nak buat family pergi makan sama-sama. Pada dia 700 tu banyak. That's why saya kata tadi, rezeki ni kadar ni kita jangan pertikaikan. Sebab ada orang pada dia tinggi, pada kita mungkin rendah. Kan? Tapi kita kena belajar bersyukur. Dan yang ketiga, Tuhan tentukan bila dapat rezeki tu. Macam kahwin. Ada orang kahwin belum dapat anak. Tak apa, sabar. Maknanya Tuhan bagi peluang kita tengok wayang dulu. Tuhan bagi kita dating-dating dulu suami isteri. Ada orang tu pula rajin betul beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Bagi salam jawab beranak. Yang seorang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk je, pap beranak. Yang tak faham lantak penat dia begitu. Makna rezeki dia, rezeki. Jadi bila dapat rezeki pula, bila dapat anak ramai, aduh azab betul nak besarkan anak. Ada yang fikir macam tu. Anak sampai 7, 8, 10 orang anak. Tapi rupanya bila anak dah besar, tengok Tuhan tentukan rezeki. Bila anak dah besar, dia mula menuai hasilnya. Anak dah kerja. Anak seorang kerja dekat Samsung Semiconductor. Yang seorang kerja dekat Samsung SDI. Yang seorang kerja dekat Samsung Management. Yang seorang kerja dekat Samsung Asia. Yang seorang macam-macam lah. Kemudian maknya pada setiap 25 hari bulan akan hantar mesej dalam family group, dimaklumkan sekarang telah pun masuk 25 hari bulan, masih ada anak-anak yang belum membuat bayaran pada bulan ini.
sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Contoh, itu rezeki. Itu sebab saya kata tadi, kita kena letakkan semangat. Kadang-kadang Tuhan bagi kita benda lain. Tuhan mungkin tak bagi kita apa yang kita nak, tapi Tuhan bagi yang lebih baik lagi. Itu penting kita kena ingat. Itu sebabnya dalam bekerja, semangat buat, ikhlaskan diri kita. 5 perkara kena ada. Pertama, sabar. Bila kerja kena sabar. Kedua, syukur. Syukur sangat dah ada kerja. Kita duduk ni mana ada kerja. Orang kat luar sana tengah bawa file folder ni, kulu-kili tengah fikir nak kerja apa. Kita dah ada kerja. Kan? Ada orang tu sanggup. Bayangkan, saya pernah dulu jadi pengarah dulu, jawatan pembantu takbir pengkeranian operasi grade N19 hanya perlukan SPM, yang minta ada degree, ada master. Sanggup lagi dekat Stadium Paroi 2 round sebab nak pastikan dia nak kerja juga, sebab tak ada kerja kat luar sana, susah. Dan kita yang dah ada kerja, kena jaga kerja kita ni elok-elok. Itu sebabnya kita kena belajar bersyukur. Kedua. Yang ketiga, tawakal. Serahkan pada Tuhan nak bagi apa yang terbaik dekat kita. Kadang kita kerja teruk-teruk, kita rasa macam, aku ni kerja macam sampai mati pun macam tu je aku. Jangan. Balik rumah, cuba tengok balik. Berdiri depan rumah tengok. Aku dah ada rumah. Mungkin. Dalam rumah tu pula, bilik-bilik tu kita tengok dalam rumah kita. Dulu kita tak nak terfikir kita boleh dapatkan sofa yang macam tu. Ada TV yang flat screen yang LCD, LED ni. Kan, penuh dinding. Kita boleh tengok ada siap speaker. Kita ada katil yang selesa, yang harganya mahal. Bila kita himpun-himpunkan, kira balik duit kita keluarkan dalam rumah. Kadang-kadang lebih 200-300 ribu. Kita fikir bila campur-campur beli. Tak iya, walaupun kita beli secara berperingkat, tak serentak. Tapi itulah contoh cara kita melihat. Masuk pula bilik satu lagi, tengok anak-anak. Ya Allah, anak dah berapa ramai. Itu sambil-sambil balik kerja tu. Tu belum betul-betul lagi tu. Anak 5, anak 7, anak 3, anak 2. Tak kisahlah, dah rezeki anak Tuhan pun dah bagi. Kita lupa dah tengok benda tu. Kemudian kita pergi duduk dekat meja makan. Buka tudung saji, tengok dah ada lauk. Ada lauk kambing, ada lauk daging, ada lauk ayam, ada lauk ikan, ada lauk macam-macam, ada yang masak. Ataupun dah siap order. Kan? Isteri dah siap order untuk kita, atau suami dah siap orderkan untuk kita balik, tinggal nak makan aja. Contoh. Itu antara nikmat yang kadang kita terlupa nak tengok. Itu sebabnya Prophet Muhammad, yang non-Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad kata, jangan kamu pandang kecil nikmat tu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Tuhan yang bagi nikmat tu kat kita. Cuma bila kita selalu mempertikai, aku memang tak ada rezeki lah, aku memang tak ada luck lah, aku dah garanti orang lain punya lah, ni semua. Kita cakap macam tu, kita mempertikaikan Tuhan kita. Orang yang tak puas hati ni, dia bukan yang tak puas hati dengan orang yang dapat, tapi dia seolah-olah mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu ya. Yang penting dalam hidup kita ni, jangan nak kerja kaya. Saya terus terang beritahu, you all duduk di sini, you all takkan kaya. Macam ada terasa kecewa tak ayat ni? Tak, saya kata you all takkan kaya. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Cuba cakap. 1 juta kaya dah. Orang tu kerja dah ada 1 juta dalam bank, teruk lagi kerja sampai tengah malam tak balik-balik. Apa masalah dia? Katalah tiba-tiba Cik Salahuddin hari ni buat pengumuman. Hari ni saya umumkan, tebakan gembira sangat Samsul Debat datang hari ni. Dengan ini saya umumkan contoh, bukan betul-betul ni contoh. Saya umumkan kepada semua yang hadir hari ni, terutama yang duduk dekat kursi yang ada ni, yang belakang yang tambahan tu tak kira. Yang ni saja. Yang ni diumumkan, setiap seorang kita akan bank in kan dalam akaun masing-masing, tak kurang RM500,000 setiap seorang. Kan aku dah kata contoh, yang kau wow tu kenapa? Janganlah terbawa-bawa sangat. Contohlah kalau betul RM500,000, saya nak tanya, siapa nama abang ni? Abang siapa abang? Ashraf. Banyak tak RM500,000 tu? Banyak tak? Banyak tak? Pada saya banyak dah. Saya nak tanya yang perempuan ujung tu, puan. RM500,000 dalam bank. Rasa banyak ke tak banyak? Kaya ke belum? Ya. Jawablah. Banyak dah. Dia orang perempuan jawab tu banyak dah. Kan macam kita faham lah orang perempuan ni banyak ni, tak sampai lagi tu, tak sampai lagi tu.
Dan mungkin pada kita banyak, sebab apa? Kita akan kemungkinan besar besok dah hadir jumpa Cik Sarudin. Cik Sarudin, saya rasa cukuplah setakat ni saya bekerja di Samsung. Saya ingat saya nak kejar cita-cita saya. Cukuplah, saya ingat saya nak melancong, saya nak ni, saya nak try bisnes ni. Sebab dah ada 500,000, sebab kita rasa 500,000 tu banyak kat kita. Rupa-rupanya Prophet Muhammad pernah sebut, anak-anak Adam ni kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. 2 lembah tau. Tu Golden Valley tau, lembah. 2 lembah, bukan 2 guni, bukan 2 beg, 2 lembah emas. Kita akan minta lembah ketiga, tak pernah cukup. Tu sebab pentingnya kerja betul-betul, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu, dia kata. Kerja tu betul. Kan? Ikut duit memanglah. Saya jumpa beberapa orang kaya kat luar sana. Saya tanya, agaknya besar rumah ni, kaya, mahal ni agaknya. Datuk, mahal rumah dia tu? Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta, dia kata. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Dia cakap muka dia bukan belagak, tapi pada dia memang murah. Saya jamah dekat PKNS, dekat Shah Alam. Ustaz, masa tu PKPB. Duduk jarak-jarak ceramah masa tu. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, sekarang lah time dia. Dekat PKNS rumah tengah murah ni. Dia kata, berapa? Dalam 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu? Kita kalau belilah rumah harga 1.4 juta lah kan. Agak kat rumah kita tu wayar aircon tu terkeluar macam tu. Memang tak pasang aircon tu. Wayar kipas tu pun keluar macam tu. Kita memang tinggal kabel tu, kita memang tak pasang apa. Duduk rumah tu macam tu je. Bang, makan bang, pergi kat dinding tu jilat. Memang tak makan dah. Tak tahulah duit gaji tolak buat tinggal apa dah tu. Mahal betul. Kan mahal betul. Kan, tapi pada dia murah. Dia bukan belagak. Tu belum cerita seorang datuk lagi tu. Saya ceramah kat rumah dia bagi saya rasa ada 1 kerupuk tu. Cuba Ustaz makan kerupuk ni. Sedap tak? Sedap? Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Kenapa lah kau beli kilang dia? Kenapa kau beli kilang dia? Kalau sedap kau beli kerupuk tu banyak, kau bagi semua rasa. Kasar betul cara kau ni cakap tu. Saya tak berani ajak dia makan kat mana-mana. Makan kat restoran sedap lah. Jom kita beli restoran ni, nak bayang kan? Gila betul. Itulah level orang kaya kat luar sana. Ya kan? Kita ni yang penting kita bukan nak mengharap pengiktirafan manusia. Macam saya ni Azia salah, saya naik kereta besar sikit salah. Tadi saya sampai tadi saya parking. Ustaz, besarnya Azia Ustaz. Mulalah cakap tu, naik kereta besar salah, bila naik Azia susah hidup dia sekarang. Macam mana? Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Yang penting, saya pesan kat semua, ingat ni dalam ni, dengar. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Deep tak? Sekarang kita boleh duduk sama-sama, kita boleh gelak sama-sama. Bukan semua tempat dapat suasana macam ni. Cara you all gelak tu aku tahu, korang stres kerja. Sebab kalau orang yang tak stres dia gelak. Macam tu je. Korang gelak pakai menangkup-nangkup, lap pakai mata teruk tu. Basah dah emas kau tahu. Kan? Tak kita faham. Tapi makna tak apa. Sebab kita ada kerja dan suasana kita ada kawan kita yang support, itu biasa. Ada orang kerja nak gelak pun fikir dulu. Bincang dulu. So, kita kena belajar bersyukur. Hidup kita ni sementara macam saya kata. Kenapa kita nak biarkan hidup kita ni? Biarkan hidup kita ni sengsara, menderita, kenapa? Kita ada peluang untuk gembira. Kenapa kita ni? Kenapa manusia tak bahagia? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kan best kalau kita kerja macam dia boleh macam ni, tak usah. Tak ada. Dia orang pun ada masalah dia. Kan best jadi penceramah. Kesana kemari. Kan berjalan aja. Tak terikat, kita sisik duduk sini. TPJ. Aduh. Sampai boleh buat tunggu lah kat parking tu. Ni parking kau. Dah 10 tahun dah aku parking kat sini.
Parking tu pun tanya. Dia tak ada hari ni. Parking tanya. Bunyi lama kan. Tak betul tak? Tu saya kata kan. Sebenarnya kita tengok apa yang orang ada. Tak ada happy dia. Jadi Samsul Debat lagi susah. Nak makan susah. Apa susah. Nak makan kita tak boleh cari restoran yang ramai orang. Sebab nanti kita jap bergambar. Pening kepala. Salah kedai yang tak ramai orang tu tak sedap. Usah kan? Betul. Kadang-kadang tengah-tengah makan ni tiba-tiba handphone depan muka ni. Siap sound ni. Takkan ambil gambar betul. Iya, kan? Susah. Tak salah minta-minta. Baik jadi orang biasa, senang. Pergi mana-mana pun senang. Kan? Pergi ni. Pergi sini. Oh, Samsul Debat kan? Susah. Kena pakai mask, kena pakai mata, pakai hood. Pergi macam tu. Selubung betul. Kalau boleh nak pakai PPE. Bayangkan, susah. Ambil gambar boleh. Anak saya sampai sahun. Dia ni tak faham ke kita nak makan. Abang, anak pun pandai sahun dah. Saya tiga dialog anak saya sebut. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Tengok. Mustahak hantar anak pergi sekolah. Siapa yang ada peluang hantar anak pergi sekolah, syukurlah. Faham tak? Kedua, tak best, dah lama abah tak buat pergi pasar malam. Mustahak pasar malam. Kita bawa anak kat pasar malam TTJ kita jalanan. Kenapa ambil? Kita bolehlah cakap, cuba pasar raya kau buat macam tu. Nak meninggal kau tak? Pasar malam boleh lah. Paling tidak dia nak kau nengkap. Dia nak kan. Askin potong tu kan. Yang bau 70 sen tu. Iya. Tapi ayat yang ketiga yang paling tak boleh tahan dengan anak saya boleh cakap. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Bayangkan. Abah boleh tengok dalam YouTube. Boleh tengok dalam Facebook kan. Tak makna nak beritahu abah dia susah nak jumpa. Syukurlah kita suami kita balik hari-hari. Jangan kau sahur ni. Sal lambat balik. Cik Salahuddin ni tanggungjawab dia besar. Dia memang balik lambat. Dah kena sound. Salam lambat balik. Orang lain pun ada jawatan kak. Contoh kan. Orang perempuan ni macam tu. Dia mempertikaikan semua benda. Ya, jadi kita kena redha je lah kan. Kita bukan takut bini. Bini menakutkan. Itulah dia kan. Jangan terpedaya lah dengan bila dia nyambut Samsul Debat tu lembut. Selamat datang Ustaz. Silakan. Dekat rumah orang perempuan ni, dia sampai rumah, dia buka tudung tu, kembang, zap baju binatang. Dia mula cari habitat dia. Kelawar kan. Dia mula lah lost speaker. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Satu lorong dengan suara. Kita tak ada. Kita orang lelaki ni tak ada. Kita malah nak bising-bising. Itu sebabnya kita ni jangan sibuk tengok apa yang orang ada. Tengok apa yang kita ada, kita syukuri. Itu sebabnya kalau balik rumah, kalau balik yang jenis kerja overtime, malam lewat. Macam saya balik, saya tak tahu masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak dulu, tengok anak kita. Allah Akbar. Masa bila lah dia orang ni besar? Tiba-tiba dah besar. Ramai berpusing ni orang. Tak, anak tu tidur tak tempat. Tak sempat ni kan. Lepas tu baru masuk bilik sendiri. Lah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Aku rasa aku tinggalkan kau itu stable lagi saiz kau. Tidur macam ni, mana pula aku nak tidur. Tak, tapi itu dia. Appreciate. Yang kedua, kenapa manusia tak bahagia? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih menghargai apa yang kita ada. Ya Allah, teruknya dia, nasib baik aku tak macam tu. Malah macam tu. Paling tidak aku dah ada family, contohnya. Paling tidak aku ada keluarga, ada mak ayah lagi, contoh. Tanyalah orang yang dah tak ada mak ayah, apa perasaan lain? Yang syukur, alhamdulillah, aku balik kampung tak jauh. Kesian kawan aku balik kampung Kelantan, Terengganu. Ya Allah. Macam orang Seremban, dia tak biasa jam. Orang Seremban, orang Negeri Sembilan, dia tak biasa jam. Teruk jam tadi, setengah jam weh. Setengah jam tu teruk dah tu. Setengah jam kat situ je, setengah jam. Apa? Dia kata, tu orang Negeri Sembilan. Orang Kelantan, Terengganu. Mana Kelantan, Terengganu? Yang balik Kelantan, Terengganu itu. 22 jam. Itu bukan jam, itu menetap namanya.
Menetap dalam kenderaan. Yang paling aku tak faham, ada seorang member orang Kelantan tu, dia boleh balik awal saja, balik lewat, nak ambil suasana apa. Nah, tapi kita tak boleh marah dia sebab itu yang membahagiakan dia. Boleh berhenti tepi jalan, buka bonet, isi air. Hey. Macam saya pergi Brunei kan, saya pergi Brunei Darussalam, sampai kat Brunei. Bila dia menyambut saya, dia kata, saya tanyalah dia, jauh tak daripada airport dia nak pergi ke Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga, dalam 15 minit macam tu. 15 minit jauh kat Brunei tu. Kalau kau bawa dia naik yang balik Kelantan 22 jam, dia meninggal dalam kereta tu. Dia tak biasa jauh. 1 jam setengah kau dah habis satu Brunei. Mana tu cerita dia. Saja nak beritahu saya dah sampai Brunei lah. Tak, tapi betul. Tu sebab bahagia tu kat kita. Kenapa kita nak letakkan standard kita dekat orang lain? Standard tu banyak duit. Orang banyak duit tak bahagia. Ada je kontroversi. Ada je isu orang pertikaikan. Macam-macam. Baik kita jadi orang biasa-biasa. Nampak tak? Oi, kenapa bini dia lawa? Sudahlah. Bini lawa, handsome lah suami. Sebenarnya itu pun subjektif. Tak sama pada setiap orang. Orang sibuk cakap ni Lofa lawa. Kat saya biasa je. Tu pasal kau go ahead lah purist. Saya tak rebut pun. Contoh lah. Jadi kita duduk dekat Terminal 1 Seremban. Duduk kat Seremban. Duduk kat bus stop. Kita duduk kat pasar malam. Kita tengok yang couple-couple jalan. Suami isteri kata girlfriend. Kita tengok. Ya Allah. Itu bini dia ke? Suami dia handsome gila. Weh, itu bini dia ke mak dia? Dia cakap. Ada, mak, ya Allah, bini dia lawa, weh, suami muka mengayau, kata. Dah ada je level kau berikan, sedangkan pada dia benda tu lawa, tak handsome dah. Siapa kita nak pertikaikan? So jangan ingat standard bahagia tu sama, tak sama. Tu sebab kerja-kerja betul-betul. Bila kita kerja betul-betul, Tuhan bagi apa yang kita suka, tu yang penting. Tuhan bagi apa kita suka. Bagi isteri yang pandai masak, isteri yang sampai-sampai rumah, bang, saya dah masak kalau ke gambaran abang. Betul. Bukan semua isteri macam tu. Ada isteri tu argue. Kenapa saya yang kena masak? Kenapa? Tolong bagi 3 rasional. Oh gila bini macam tu. Oh tak? Ada isteri tu memahami. Saya dah masak lo kegemaran abang. Telur mata kebau. Pagi telur mata kebau. Tengah hari telur masak kicap. Malam telur dadah. Sebelum tidur scramble egg. Tolong Nek hangi mulut lelaki tu. Tidur berdengkur. Kau terkeluar sebiji tolong tu tidur. Kita gelak tapi tu yang membahagiakan dia. Nampak? Itu sebab saya kata tadi, kerja elok-elok Tuhan bagi. Akhirnya saya akan share nanti di penghujung nanti apakah tanda-tanda rezeki kita diberkati. Rezeki yang sampai kat kita tu rezeki yang baik. Nanti kita akan share. Tu buat ikhlas. Ikhlas mungkin Tuhan bagi kita apa? Tuhan bagi suasana tempat kerja best. Kawan-kawan yang boleh bergurau dengan kita. Kita nak sangat kerja tempat lain yang bayar gaji mahal. Bayar gaji mahal, lebih mahal pada tempat kita. Kita pun pergi. Rupanya suasana kat sana tak seronok. Hari-hari stres, hari-hari tension, kena maki kepala bapak semua keluar. Lepas tu dia kata, elok lagi lah aku kerja dekat dulu tempat lama lagi. Ramai jadi macam tu. Macam tu juga lah, terlampau nak mengejar benda yang dia tak nampak. Itulah hidup kita sebenarnya. Itu sebab saya macam saya tak kisah. Saya ikhlas. Ceramah. Okey, tak apa. Saya pun tak tahu hari ni bayar berapa. Saya tak tahu. Sebab saya tak nak tanya PA berapa dia bayar hari ni yang beri ni. Kan? Sebab saya tak agak sangat bila Rin dia jemput. Saya tak agak sangat. Bila Samsung panggil, okey lah kita ikhlaskan hati. Sebab Tuhan mungkin bagi yang terbaik. Mungkin tak tahulah dapat barang berupa barang-barang Samsung. Kita tak tahu. Sebab bila kita kerja macam tu lagi senang. Bila kita mengharap, minta lah aku ceramah ni. Sebab bukan saya, minta maaf cakap lah. Ada di kalangan yang saya kenal. Kawan yang saya kenal bila berceramah. Siap beritahu. 5,000 tak boleh kurang. Siap cakap macam tu. Hotel mesti macam ni. Kau meniaga ke apa? Tu masalah dah. Sebab okey, lagi pun dekat kan.
TTJ. So, saya datang. Kan, cuma tak sangka pula kan, macam-macam tapisan nak masuk kan. Betul lah, keselamatan kan. Betul. Tapi betul lah, bertuah saya dapat masuk hari ni dan tengok kehadiran pun menggalakkan. Saya terkejut, ramai ya. Kan, termasuk dengan kursi-kursi. Kau lain kali, kau bagi kau habis cakap, kau tak tahu aku sindi ke apa, kau tak tahu. Tapi memang ramai lah dengan orang dah siap dengan tempat mengundi. Tempat mengundi apa tu? Oh, tempat makan. Aduh. Tak adalah, dengar aku cakap. Kau dah prepare nak jadi pusat mengundi sini pun tak adalah. Okey. Harapnya tak sampai ke manajemen lah ya. Tak adalah. Tapi untuk saya tengok hari ni kurang-kurang saya ingat 10-15 ribu tak lagi. Tak. Tu kerja dengan ikhlas. Tuhan bagi kita macam-macam. Tuhan antaranya kan benda yang kita tak nampak apa. Tuhan bagi kita nikmat sihat. Bagi kita nikmat sihat, kita boleh bekerja hari-hari. Walaupun penat kita boleh kerja. Sampai orang tanya, kau ni kuat betul kerja. Kau dah ada ambil apa-apa suplemen ke? Tak ada pun. Aku kerja happy je. Dia kata tu. Kan? Kerja dah lama. InsyaAllah Tuhan balaskan benda-benda baik. Mungkin anak kita cerdik. Anak ambil 10 subjek tapi dapat 13A. Bayangkan. Pecahan tak wajar tu. Kan, berlebih pula A daripada subjek ni ambil. Maknanya itulah kita kena. So dalam bekerja kalau kita dah seronok, pertama kita dah tengok orang yang tak ada kerja, kita kena ingat bahawasanya kita kena syukuri. Dan begitu juga yang ketiganya, kenapa orang tak bahagia? Kerana dia sibuk cakap apa yang dia ada hari ni adalah hasil usaha dia. Jangan cakap macam tu. Tak semestinya. Sebab kita faham kadang-kadang apa yang kita ada hari ni sebab Tuhan izin. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita tau. Pukul 3 pagi dah bawa lori hantar barang. Kemudian pukul 10 pagi dia tukar lah pakai baju jadi pengawal keselamatan. Pukul 7 malam dia tukar pula pakai apron dengan t-shirt ambil upah basuh pinggan kat kedai-kedai, kat restoran-restoran. Sampai pukul 11 malam baru balik. Bila balik rumah anak semua dah tidur, bini dah tidur. Kemudian dia tidur sekejap, pukul 3 dia bawa lori balik semula. Dia kerja lagi kuat daripada kita. Dia usaha lagi teruk daripada kita, tapi Tuhan belum izin dia senang macam kita. Itu sebab saya kata belajar appreciate dengan apa yang kita ada. Maka kita akan kerja dengan baik. Tuhan bagi macam-macam kat kita. Tuhan bagi kita, mungkin kita nampak macam biasa-biasa, tapi rupanya Tuhan bagi suami yang romantik. Bukan macam Adam dengan Nuha tu. Tak. Tengok perempuan tu. Dia tengok drama tu. Terperanjat tu. Aku tengok kat TikTok yang orang share tu. Tahu. Tidak tak tahu tak. Bagi suami romantik. Balik. Sayang. Sayang abang mana ni? Sayang. Abang balik ni. Abang. Kerja kat dapur lah. Sayang, tak rindu kat abang ke? Dapat suami macam tu tak terbayar dengan duit tau. Suami balik menyanyi. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut. Bagai pulau ni warna anak ulala. Indah Allah. Bahagia mata aku. Tuhan bagi kita suami pandai bergurau. Kita tak nampak kadang kita cuba tengok benda-benda yang material. Kita tengok duit, kita tengok pangkat. Tak naik pangkat tak apa. Sabar, ada benda lain Tuhan akan bagi kat kita. Kan? Kadang-kadang Tuhan bagi keberkatan rezeki ni dalam bentuk umur, bentuk penyakit. Ada seorang bapa saudara saya, dia sepupu dengan mak saya. Dia naik motosikal, dia nampak ada aksiden dekat seberang jalan. Dia berhentikan motosikal dia, dia melintah jalan nak pergi tolong orang yang aksiden. Dia pula kena langgar dan dia koma 3 bulan. 3 bulan dia koma. Selepas dia bangkit daripada koma, alhamdulillah tangan, kepala, muka, tangan ni, kaki ni berjalan macam biasa. Tak ada masalah, normal semua. Cuma satu je nikmat yang Tuhan tarik, iaitu lidah dia tak rasa apa. Bayangkan. Kita hari ni boleh rasa masam, masin, manis. Kita boleh rasa pahit. Dia tak ada rasa. Dia makan, dia telan. Dia makan masa kali pertama keluar hospital tu, dia buang pinggan tu, dia menangis, dia frust sebab dia dah tak boleh rasa dah. Macam biawak lah makan. Saya tak tahulah biawak tu rasa ke tidak, saya tak tahulah. Tapi biawak kan jenis telan kan. Kan? Tapi macam tu lah, dia rasa dia tak ada, nampak macam kecilnya nikmat tu kan. Kita tak sedar. Contoh paling senang lah. Kita balik rumah, tiba-tiba hidung tersumbat sebelah. Macam mana kita tidur?
Allah, Allah. Bini marah. Awak marah siapa? Marah siapa? Nampaklah. Kita komplain kat siapa? Tuhan uji kita. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang tahu orang dia awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lagi ujian dan dugaan. Tu sabarlah. Nampak macam mana? Ujian dan dugaan mesti akan ada. Cuma kita belajar baca hikmah. Agaknya Tuhan bagi aku sakit ni biar aku boleh rehat. Tuhan bagi aku sakit ni supaya aku boleh bersama dengan keluarga kat rumah. Mungkin betul. Boleh nampak kasih sayang isteri, siapkan sup, siapkan bubur untuk kita. Nampak? Apalah kolak lah tu. Ya, contohlah kan. Tuhan bagi peluang kita macam tu. Baca hikmah. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Ada je hikmah yang kita baca. Okay? Jadi dalam bekerja, kita bekerja betul-betul. Buat kerja dan jangan berkira. Bos suruh buat ni, buat. Ni buat. Sebab apa? Kita yakin ada ganjarannya yang kita akan perolehi. Kalau tak daripada manusia, sudah tentunya daripada Tuhan akan bagi kat kita sebanyak-banyaknya kurniaan. Okay. Kemudian, begitu juga kita kena sedar. Kan? Bila kita buat kerja ni yang paling baik sekali, bila kita minta kerja dulu, kita nak bekerja. So, bila nak kerja, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Bukannya bekerja tu sebab paksa ke, alah, buatlah, janji buat. Sebab Nabi sebut, Prophet Muhammad beritahu, Tuhan sangat suka hamba-Nya kalau membuat satu amal pekerjaan, dia perbuat dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Kena buat elok-elok. Bukannya cincai-cincai. Bukannya asbol. Asal boleh. Kena buat sungguh-sungguh. Ikut standard, the do and the don'ts. Kena buat betul-betul. Sini memang tak ada aircon ni. Okey. Oh, iyalah kipas sampai sana je. Tak ada saja beritahu kan. Kemudian begitu juga kita kena sedar tanggungjawab kita sebagai pekerja, bekerja dengan sehabis baik, dan kita kena jaga hubungan kita secara vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan bos, pada faham apa kehendak majikan, selesaikan, dan kalau tak boleh penuhi, kena berbincang dengan majikan secara baik dan bincang caranya. Sebab orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Dan begitu juga hubungan kita sesama dengan rakan sekerja. Kita kena buat dengan yang terbaik. Pastikan kita elakkan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan organisasi kita. Apa yang boleh menjatuhkan organisasi? Pertama, tamak. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, dengki. 3 penyakit-penyakit ni kena buang. Dan ingat, dalam perhubungan ni, dalam perhubungan kita sesama kita ni, kita kena bekerja sama-sama. Naiknya organisasi kita, maka baiklah masa depan kita. Kalau jatuh organisasi kita, maka habislah masa depan kita juga sebenarnya. Kita kena faham. Kalau nak jalan jauh, jalanlah sama-sama. Tapi kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Faham? Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Nak jalan jauh, jalanlah sesama. Balik nanti orang perempuan pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Ajak jalan sesama. Romantik. Kan? Kebersamaan dengan suami. Kadang-kadang dia tuduh lelaki je yang tak sanggup susah dengan orang perempuan. Sebenarnya kebanyakan keadaan ada juga perempuan yang tak sanggup susah dengan lelaki. Dia tinggalkan suaminya. Suaminya susah. Iya. Asyik-asyik lelaki yang kejam. Lelaki memang kejam. Kalau tak menipu bukan lelaki. Hamboi ayat kau. Kan? Iya. Ada satu lelaki tu dia kata, sayang, sekarang ni harga minyak dah naik. Kita naik motor sayang. Kita jangan naik kereta lagi dah. Mahal. No. Tudung kedut. Tudung usahakan dia. Abang, jangankan naik motor, jalan kaki pun saya sanggup. Abang jangan risau Habis tudung saya macam mana? Abang, saya pakailah anak tudung dulu. Tudung sanggup kat hanger. Naik motor. Sampai kat depan guard lah. Abang tinggal hanger je bang. Hari tu kerja pakai helmet full face. Ya. Tak adalah contoh lah. Jadi, kita bekerja bersama-sama, kemudian jaga masa kita, sebab masa tu ibarat pedang kata orang Arab. Masa perlu diuruskan. Kalau lambat jangan bagi alasan, lambat hantar anak sekolah. Orang lain tak ada hantar anak sekolah ke?
Anak orang lain semua butuh huruf belaka. Anak kita je pergi sekolah. Tu yang lambat hari tu. Tak, orang tu mana tak nak pergi sekolah. Cepat je. Kalau dah tak boleh, tak apa. Tidurkan anak tu kat sekolah. Besok ayah yang pergi kerja daripada sekolah. Kita tidur sesama kat sekolah ni. Dah teruk sangat ayahnya management tak boleh. Kan? Betul tak? Lepas tu, komunikasi. Sentiasa kena jaga hubungan. Bagi faham apa kehendak dan keluar je sekela mulai berapa bulan semua pekerja duduk semua pekerja tidak boleh begini, hendaklah macam ni, pekerja tidak boleh begini, duduk hendaklah macam ni, tak boleh, tidak dibenarkan lagi, mulai saat ini tak boleh positif sebab pihak manajemen dah bincang dah sebelum nak keluarkan sekela tu. Ni petika je, apa nyusahkan orang, mati lagi baik lah apa. Negatif sangat. Kenapa? Yang best ada satu ayat, kau orang yang muda-muda buat lah, akak dah nak pension dah. Lepas tu semua tengok balik kat skill. Tak adalah tulis kepada yang dah nak habis kontrak, dah nak pension, sila bayarkan notis. Tak ada pula kan. Tapi kita yang gemar membuat apa. Dan tu sebabnya memang tak dinafikan di Malaysia berbanding di negara barat beza. Saya tengok makcik saya, dia kahwin dengan orang Jerman, dengan Germany. Dia duduk dekat luar negara ni, dia lain. Bila pergi kerja, dia tak kacau dah suami dekat tempat kerja. Lain suasana dekat luar negara ni. Jadi kalau dia nak call husband ni, dia kena call main line, kena call office. Kena tolong sampaikan dekat husband. Maknanya kalau nak sampai kat husband, kalau call office, makna benda-benda betul-betul penting baru beritahu. Kita ni tak boleh. Handphone tak bunyi, bini sound. Ingat telefon dia rosak lah hari ni. Tak bunyi pula dia. Abang Tan memang sibuk sangat sampai tak ada masa. WhatsApp pun tak boleh. Profesional lah kan. Waktu kerja. Orang lelaki ni dia kalau kerja sungguh-sungguh tau. Faham? Contoh lah kan. Kadang bergaduh tu benda-benda macam tu kan. Tak. Tapi di Malaysia tak boleh elak. Keluarga memainkan peranan penting. Keluarga kena bahagia. Keluarga kena happy. Kerja pun akan happy. Tak percaya cuba tengok pada pagi Jumaat. Suasana pancikan pagi Jumaat. Dia melambangkan apa yang berlaku sehari sebelum. Assalamualaikum, salam. Makna okey pagi tu. Itulah yang paling baik yang dapat disediakan. Terima kasih banyak. Masihlah menyelamatkan keadaan. Patutlah hari tu kat rumah saya, bila panas sangat memang dicadangkan beli tisu je. Adalah gurau hari ni. Masih gurau. Kau tak gurau kan Samsul Debat namanya kan. Hari tu ada orang tanya saya, Ustaz, kalau suami dia cenderung dengan mazhab Hanafi, isterinya cenderung dengan mazhab Syafi'i, bercium sebelum semayang, batal tak wuduk dia? Saya pun jawab, kau tak ada masalah lain nak bercium? Saya kata kan, aduh, soalan-soalan yang pelik-pelik. Tapi memang family faktor terpenting. Jaga rumah tangga kita. Jangan kadang-kadang ada orang tu adalah konsep lunch husband. Maknanya ada boyfriend lain kat pejabat, ada girlfriend lain dekat pejabat. Jangan. Tak elok. Tak berkat rezeki kita. Hargailah yang kita ada. Memang betul orang yang lain yang tak ada dalam rumah tangga tu nampak dia lebih romantik pada suami kita, lebih romantik pada isteri kita, sebab dia tak ada komitmen lagi. Kan? Masa tu dia cakap, you ni funny lah, I suka tengok, mesti wife you gelak hari-hari kan. Kalau sebut macam tu memanglah, tapi hakikat dia dalam hati ni tak ada siapa yang tahu. You serius ke? I tengok you, kalau I lah ada husband macam you, I dah tak minta apa dah. Kau belum dapat memang kau cakap macam itu. Sebelum kahwin semuanya elok. Datang rumah bakal mak mentua, memanglah saya tak boleh tengok muka orang tua macam makcik ni, sebab teringat kat ibu saya. Pancaran wajah kasih sayang mak tu, saya rindu sesangat.
Salam cium tangan berjilat. Teruk betul. Dia minum air kosong tu kat atas meja tu. Habis tu bekas tu. Sedap betul air kosong pun sedap makcik. Nak. Ni basuh tangan ni. Habis minum ni. Lepas tu saya nak, makcik saya nak tanya boleh makcik? Tanyalah nak, tanyalah. Ya Allah teruk sangat nak tanyalah. Makcik Zuhur dah masuk belum? Allahu Akbar, baiknya budak ni. Pukul 10 dah tanya Zuhur masuk. Itu sebab sebenarnya cari pasangan ni bukan cari suami, cari isteri. Cari calon ayah untuk anak-anak kita. Cari calon ibu untuk anak-anak. Jangan bawa dekat rumah yang pak saudara yang anak dia kecil-kecil baby lagi. Memanglah, ya Allah baby ni comelnya, ya Allah sukanya tengok baby ni, ya Allah. Yang boyfriend, I tak tahu pula suka baby. Dah lama lah suka baby. Cute-nya. Ya Allah, tak salah I pilih you. Pakcik dekat dapur. Kau nak bawa pergi rumah pakcik, makcik yang anak ni memang tak tidur diam. Masuk Assalamualaikum, sup. Woi. Manjak kipas dah tu, ya Allah. Lepas tu dia langgar, bab. Biarlah budak, biarkan budak. Nampak dia sabar. Bab berdarah ni. Sikit je tak apa. Sikit. Tak apa budak. Mana okey tu? Oh ni bab dah. Saya baik rumah kau. Dah memang tak ada. Itu pun tak boleh lah kan. Itu tak boleh. Kan? Ya, betul-betul. Kan? Jadi hubungan suami isteri ni kena fahamkan isteri kita. Bila balik, kalau kita dah selalu nak kerja isi malam, kan, kita penat, kita cover orang, kan. Kadang-kadang dah elok kita free tu, tapi kita nak cari duit lebih. Tapi si kita ni tak faham, dia nak kita bersama tapi duit nak lebih. Kan? So kita cakap lah balik tu, at least belilah something. Orang perempuan ni bagi dia ingat, dia tanda ingat, bagi hadiah. Dia orang perempuan ni dia tak kisah hadiah kecil-kecil pun tak apa. Macam Habib jual tu kan kecil. Tak adalah bagi coklat. Jadilah ni coklat ni tanda ingatan. Balik jangan belenggang. Balik sayang, hari ni abang bawa kuih tanda kasih sayang kita berdua. Kuih apa abang bawa tu? Kuih couple. Kuih couple? Ada ke kuih couple? Ada, cuba tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan melekat couple tu. Kan, couple. Jangan dipisahkan mereka, jangan. Nampak tak? Iya. Betul. Romantik suami isteri. Nampak tak? Jaga hubungan. Kadang-kadang memang betul. Lagi satu lagi, kalau bekerja jangan kita buat gap, buat grup. Itu budak-budak baru. Itu geng-geng budak-budak lama. Panjang muncung dah. Woi. Budak baru. Yang budak baru pula, weh, kau tak nak ajak ke akak tu join makan kita? Tak nak lah, ubat dia banyak weh. Kan kita dah siap dah balik, dia tak habis ni. Ubat ubat semput dah, ubat ni lah, ubat gaut lah, apalah, macam nak makan. Salah, kita kena raikan kebersamaan kita. Kan, dia orang lama, dia banyak experience, dia boleh nasihatkan kita. Bercampur dengan semua peringkat tak kira. Sekali kita pun buat pergi khusus seminar dekat luar, sekali kita duduk grup dengan dia. Kita kena duduk grup dengan dia. Ini okey juga sebenarnya. Baru tahu. Nampak tak? Orang tak kenal saya, dia tak tahu. Kan? Kita kenal, bayangkan. Kadang orang tengok sekarang. Sekarang tengok ada yang tengok, dia tengok perhati muka saya macam lain daripada dalam TV. Betul tak? Tu yang hari tu saya kat Sarawak tu ada orang tegur saya yang non-Muslim tu. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Terkejut saya macam tu. Betul, tanya tim saya. Bukan saya bawa cerita. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu, masuk tu ceramah dah mula keris yang menyilau. Adalah. Tapi memang saya bagi cadangan. Saya itu adalah Samsul Yusof tanya saya apa pandangan. Saya bagilah opinion saya bagus. Cerita tu bagus. Cuma adalah sikit-sikit saya kata. Mungkin pronunciation tu kena improve sikit. Tapi semua okey. Semua okey saya kata. Tanyalah saya kata dia. Berkata ya Ustaz. Tak bagus lah Ustaz review pula kan.
Dia pernah offer saya dulu, kalau perasan dekat dalam TV Hijrah kan ada program duo Samsul dengan Samsul awal. Sepatutnya dengan dia 3 Samsul, tapi last minute dia tarik diri sebab dia nak siapkan Munafik 2 masa tu. Tapi okey lah. Dia memang okey lah. Dia humble lah. Humble. Dia pernah lah offer saya untuk berlakon filem Munafik 2 tu, tapi saya tolak sebab watak tak sesuai. Tengok tak? Munafik 2 tu dia tengok tak? Saya dapat watak yang hantu celah buluh tu. Yang tak ada lah, mana ada. Mandai je lah, tak ada. Tapi memang Samsul so okey. Samsul okey. Yang tentang tawarkan watak tu tak ada. Itu saja je. Jadi jangan, kita kena baik antara satu dengan yang lain. Kita kena baik bekerjasama, kerja sesama. Macam saya kata tadi, bila kita bersama-sama kita lebih mudah kan. Kita jangan saling jatuh-menjatuhkan. Di keliling Samsung ni dulu ada kilang-kilang dulu, nama dia Yano kalau ingat. Pernah ada, saya tak nak sebut lah, saya pernah kerja kat sana dulu sekejap, jadi tukang basuh pinggan kan, masa cuti semester saya pergi masuk. Lepas tu ada satu kilang lagi lah dekat daerah sini, banyak kilang tutup dah. Perasan tak? Tu sebabnya kita kena appreciate. So kena support each other. Kena support satu dengan yang lain. Bak kata pepatah Cina tu, woman tozi Sharon. Kita semua ni ibarat satu family. Kan? Samsung forever. Saya walaupun saya tak kerja Samsung, handphone saya memang Samsung. Saya tak pernah tukar. Betul. Saya tak harapkan apa-apa lah, tapi nak beritahu kesetiaan saya pada produk tu. Wah, macam tu. So you all kena bangga. Plural lah, banggas. Banggas dengan you all berada sebahagian daripada family Samsung. So jangan kita saling jatuh-menjatuhkan, jangan. Kita ada peluang untuk berbakti, kita berbakti betul-betul. Kerja betul-betul. Lepas tu tadi yang berkahwin sesama sendiri tadi. Nabi tak mengaku umat. Tak adalah, maksudnya sesama Samsung. Suami ni, tapi lepas tu dapat shift yang berlainan. So kena faham lah. Tak boleh nak marah bos. Kita tak boleh. Kita takkan dapat nak puaskan hati semua orang. Seorang bos takkan dapat puaskan hati semua orang. Kita manusia. So kalau dapat shift berlainan, kita selesaikan cara baik. Tak apalah. Awak pagi awak jaga, malam mesti jaga anak. Okey, itu je. Kita selesaikan. Peringkat kita. Jangan babitkan rumah tangga kita dengan kerja. Kerja kita minta tempat cari rezeki. So kat rumah, neutralize kan. So anak dekat rumah memang kena faham. Mak ayah dua-dua orang kata berjuang nak bekerja, nak pastikan anak-anak semua berjaya. So ayah ni tengok malam ni, mama balik. Mama saja nyampah tu. Tak ada mak langsung. Mama balik, papa pula pergi kerja. Sebab apa? Sebab nak bagi alung, angah, halang, hati, hacu, haci, apa semua berjaya. Okey, belajar rajin-rajin. Okey, benda tu yang penting, kan? Jadi jangan jiwa kita kacau sangat-sangat disebabkan oleh pergeseran kita, perbezaan shift ni. Jangan. Kita faham, ada masanya kita akan bersama semula. Bukannya abadan-abadan. Selagi mana Samsung ini ada, shift kamu berdua tidak akan salah. Pastikan, kami akan pastikan. Selagi mana rumah tangga kamu tidak pernah tak ada. Bukan tu niatnya, tak. Yang penting kita kena faham. Ada masanya nanti kita ada masa cuti, kita berehat dengan keluarga kita. Betul ya? Samsul debat pun tak ada cuti. Hari-hari ceramah. Orang saya sampai marah. Hari-hari ceramah. Ceramah. Kan? Saya kata yang abang ceramah mungkin 3-4 tahun je lagi. Lepas ni besok kalau kau nampak muka abang so, cek rumah jangan kau muntah tengok abang, sudahlah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang penting sekali adalah kita bersyukur. Seperti mana saya janjikan tadi, saya nak bagi 7 tanda keberkatan rezeki kita diberkati. Apa dia? Yang pertama, tanda rezeki kita diberkati adalah rezeki kita sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh tolong orang lagi. Itu tanda rezeki kita baik, rezeki kita berkat. Sikit rasa cukup, banyak boleh sedekah. Orang yang tak berkat rezeki, sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Itu sebab syukur. Pernah tak orang perempuan, dia bayar bil, bayar, berlebih lagi duit dia. Cek balik, berlebih lah. Pernah tak? Pernah.
Rupanya bertukar wallet dengan suami dia. Suami lah tak cukup, mana pergi duit aku ni? Adalah, jarang berlaku lah. Kan? Yang kedua adalah bila rumah tangga rasa bahagia. Bukan makna rumah tangga bahagia ni tak ada masalah. Ada masalah tapi boleh diselesaikan. Boleh diharmonikan. Dengan cara perbincangan, dengan cara baik. Nampak Gaduh biasa. Itu biasa, selisih faham. Lepas tu pujuk lah. Ada masa suami pujuk isteri, ada masa isteri pujuk suami. Nampak tak? Kemudian yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak tu mungkin tak berjaya dalam bidang akademik, dia berjaya dalam bidang kemahiran. Dalam kerjanya, mungkin di Samsung ni dia berjaya, jadi satu kedudukan yang terbaik dalam Samsung ni. Ya, dekat sini, dia kalau ada seorang tu technician, dia pandai, dia tengok aircon tu pun dia tahu, ni aircon ni on ke tidak. Tu tak payah belajar kalau nak tahu kan. Tapi maknanya, dia tahulah kemahiran dia tahulah. Kan? Yang keempat, apabila suasana di tempat kerja dengan suasana masyarakat kita, kejiranan kita, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Kemudian kelima adalah apabila kita mudah untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan begitu juga yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang rumah kita, itu tanda keberkatan rezeki. Rezeki kita baik. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk tu kau yang order. Faham? Ini maknanya yang datang ziarah saudara mara ke apa ke, kawan-kawan yang datang kita jamu dia makan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Tuhan. Maknanya pada hari ini kita kena belajar bersyukur. Bekerja bersungguh-sungguh. Kita kena ingat, kita kerja ni tak sia-sia. Alah aku kerja macam mana pun aku takkan dapat apa pun. Jangan salah faham. Sebenarnya bila kita bekerja, yakin Tuhan akan bagi ganjaran untuk kita. Kalau tak dalam bentuk duit, Tuhan bagi dalam bentuk bahagia, dalam bentuk keluarga kita berjaya, dalam bentuk kita berbahagia dengan keluarga kita, dalam bentuk mak ayah kita sihat, tak ada penyakit dan sebagainya. Faham Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Kan, you all pun ada tugas yang nak dilaksanakan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak. Jadi, jelas saya faham. Lepas ni ada sesi bergambar dan sebagainya. Ingat, jangan berebut-rebut. Gambar tegak RM10. Gambar rebah RM15. Saya ingat bergambar dekat Rompen tu, makcik tu. Tiba-tiba. Saya bayang dekat Kelantan tu, dekat Kelantan. Bukan Rompen, dekat Kelantan tu. Daripada dalam telekung tu. Mini love makcik tu daripada telekung tu. Dahsyat betul. Yang dekat Rompen tu, tengah saya senyap, berbunyi makcik tu. Free size. Pula free size lah makcik. Alah yang macam ni, macam tu freestyle kata. Tapi dia confident. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok balik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak Tuan menjemput, rasa nak junjung.